Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada minggu ini, pada hari Jumaat yang mulia ini, dapat sama-sama kita dipertemukan sekali lagi di dalam slot rancangan Jom Takmir di laman rasmi Facebook Jabatan Agama Islam Negeri Johor untuk kita bersambung kembali pengajian, pengkuliahan dan juga penambahan ilmu pengetahuan kita, khususnya di dalam bab akidah. Kerana dalam siri Jom Takmir yang tuan-tuan ataupun sahabat-sahabat Facebook Jabatan Agama Islam Negeri Johor bersama-sama dengan saya sebelum ini, kita membahaskan berkenaan tentang perkara yang melibatkan akidah, perkara yang melibatkan tauhid, sandarkan kepada bacaan kitab Risalatul Tauhid yang kita telah bahaskan sebelum ini. Lebih kurang ada 4 siri sebelum daripada ini, dan hari ini kita nak sambung kembali siri yang kelima, iaitu kita nak membahaskan berkenaan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang disandarkan pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau boleh untuk sahabat-sahabat pendengar ataupun sahabat-sahabat penonton yang sama-sama mempunyai kitab Risalatul Tauhid yang disusun oleh Al-Imam Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala anhu, dapat sama-sama kita baca yang lepas pada muka yang ke-21 dalam siaran kita yang lepas, berkenaan tentang sifat wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana sifat wujud ni adalah satu sifat yang sangat-sangat penting dalam pengkelasan ataupun dalam pecahan sifat-sifat Allah ini. Sifat wujud ini termasuk di dalam sifat an-nafsiyah, sifat yang membahaskan tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala secara khususnya. Dan ini adalah merupakan kunci ataupun merupakan satu dasar yang sangat-sangat penting di dalam akidah umat Islam. Sebab kita orang Islam tidak boleh mengatakan bahawa Tuhan itu tidak wujud. Kalau kita katakan Tuhan itu tidak wujud, terkeluar langsung kita daripada agama dan kepercayaan kita. Tuhan itu wujud, namun kewujudan itu perlulah kita perbahaskan dan perlulah kita huraikan dengan sebaik mungkin mengikut landasan Ahli Sunnah wal Jamaah dan juga aliran yang paling utama sekali, aliran arus perdana, iaitu aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, khususnya di dalam bab akidah ini. Dan kalau kita masih ingat lagi perbahasan kita dalam bab wujud yang lepas, ada satu kisah yang sangat menarik yang dikongsikan oleh para ulama kita berkenaan tentang satu dialog yang pernah berlaku di antara Al-Imam Hammad, iaitu guru kepada Imam Abu Hanifah, yang mana pada suatu ketika seorang atheist, seorang yang tidak percaya akan kewujudan Tuhan, pernah mencabar Imam Hammad untuk sama-sama berdialog, berdiskusi berkenaan tentang sifat wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika itu, secara jujurnya, Imam Hammad dalam sejarah menyebutkan agak khawatir dia punya dialog, dia punya, orang kata, perbahasan, perdebatan itu tidak memihak kepada beliau. Lalu beliau dibantu ketika itu oleh anak murid beliau, iaitu Al-Imam Abu Hanifah, yang mana Allah SWT berikan kekuatan dan keberanian kepada Al-Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah dia jumpa dengan guru dia, Imam Muhammad. Dia kata, wahai Imam Muhammad, bawa sekali saya akan berjumpa dengan orang yang tidak percaya akan kewujudan Tuhan itu. Dan kalau boleh kita ringkaskan kisah itu, disebutkan bahawa orang atheist itu bertanya kepada Imam Abu Hanifah. Mula-mula dia macam pelekeh-lekeh kan lah, sebab Imam Abu Hanifah ketika masih remaja lagi, masih budak lagi. Dia kata, kalau orang yang berjubah labuh, berserban, tidak mampu untuk menjawab soalan yang aku utarakan, apatah lagi engkau, wahai seorang anak remaja. Lalu Imam Abu Hanifah kata, tak apa, utarakan soalan, biar aku yang jawab dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika ditanya tentang kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Abu Hanifah kata, sudah tentu Allah Subhanahu wa ta'ala itu wujud. Lalu atheist itu dia bertanya lagi. Dia kata, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu wujud, di manakah Allah Subhanahu wa ta'ala itu?
Lalu Imam Abu Hanifah kata, Allah itu wujud tetapi tidak bertempat. Dia tidak memenuhi akan ruang ataupun memenuhi akan tempat. Lalu ditanya lagi, kalau begitu macam mana kita nak memaham sesuatu kewujudan tanpa ianya bertempat? Lalu dijawab oleh Al-Imam Abu Hanifah dengan membawa dua logika, dengan membawa dua logik akal, yang mana hujah Imam Abu Hanifah ini berjaya mendiamkan dan berjaya membisukan orang yang bertanya tersebut. Apa yang hujah Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah berkata kepada pemuda yang atheist tadi, dia kata, aku nak bertanya kepada engkau hidup, ada roh tidak? Engkau hidup dengan adanya roh ataupun tidak? Lalu orang tu kata, ya, roh aku ada roh dan juga ada jasad. Kalau semata-mata roh tidak ada, jasad semata-mata yang ada, pastilah jadi orang yang kaku, orang yang mati. Mesti ada roh dan jasad yang menyatukan di antara satu-satu kehidupan. Lalu Imam Abu Hanifah bertanya, di manakah roh itu? Adakah roh itu terletak di kepala, ataupun roh itu terletak di badan, ataupun roh itu terletak di tangan, ataupun terletak di kaki? Lalu tidak dapat menjawab orang itu, kerana dia tak tahu di manakah roh tersebut. Dia tak tahu dan tidak nampak. Tetapi roh itu sesuatu yang wujud. Begitulah adanya sesuatu kewujudan tanpa boleh dilihat oleh pandangan mata kasar ataupun panca indera manusia. Begitu juga Imam Abu Hanifah bawa perumpamaan yang kedua. Imam Abu Hanifah kata, bawakan kepada aku segelas susu. Jadi dibawakan satu gelas susu kepada beliau. Lalu ditanya, kamu yakin? Ditanya Imam Abu Hanifah kepada pemuda atheist tadi, kamu yakin tak di dalam susu ini ada lemak? Kata pemuda tadi, ya, setiap orang yang minum susu ini akan dapat merasai adanya lemak, ataupun kita panggil fat dalam bahasa Jawanya, dalam bahasa Inggerisnya, fat. Adanya lemak di dalam ini, dalam susu ini. Tetapi kata Imam Abu Hanifah, cuba buktikan di manakah lemak ini dalam susu tersebut. Sama ada lemak ini berkumpul di bahagian atas susu, atas cawan, ataupun di bahagian bawah cawan, atau di mana? Buktikan di manakah wujudnya lemak di dalam susu tersebut. Lalu orang atheist tadi tidak berjaya untuk menjawab soalan Imam Abu Hanifah, yang mana nak menunjukkan bahawa di dalam kehidupan kita ini ada sesuatu yang wujud tetapi tidak boleh dilihat dengan mata kasar, dengan panca indera manusia. Begitulah wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala dan juga zatnya, kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Zat Allah Subhanahu Wa Taala itu, ia adalah hakiki wujud, walau bagaimanapun tidak berjaya dicerap oleh panca indera, pandangan mata, pendengaran telinga yang terbatas yang ada pada manusia. Begitulah keadaan hakikatnya berkenaan tentang sifat wujud yang tak sempat kita nak bahaskan pada minggu yang lepas. Dan pada kali ini saya nak membahaskan berkenaan tentang sambungan lagi dua sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita namakan sebagai sifat 20. Biasanya popular dengan nama sifat 20. Ada orang yang panggil sifat 13. Ada orang yang kata, kenapa kita perlu 20 kan? Kenapa kita perlu 13 kan? Kerana itu semua adalah sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang terkandung dalam Quran. Cuma para ulama kita ini, dia susun secara jumlahnya 13 ataupun dia susun secara jumlahnya 20 supaya memudahkan kita menghafal, dan begitulah silibus kita belajar dan mengajar tentang susunan itu bagaimana. Dan susunan itu adalah berdasarkan kepada susunan mengikut mudahnya kefahaman manusia, khususnya umat-umat Islam, para remaja yang sedang menuntut ilmu. Baik, jadi dalam sambungan berkenaan tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita nak masuk dalam sifat kedua yang disandarkan kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala anhu, telah berkata penulis kitab ini al-Imam al-Bajuri rahimahullahu ta'ala anhu, wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qidam wa ma'nahu annahu la awwala lahu ta'ala wa ضده al-hudus wa dalilu ala zalika annahu law kana hadisan lahtaja ila muhdithin wa huwa muhalun. Wajib bagi hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan sifat sedia ada. Sifat al-qidam, sifat qidamun adalah satu sifat yang diterjemahkan sedia ada. Maknanya adalah
tidak ada yang awal daripada Allah Ta'ala, dan lawannya adalah sifat baharu, al-hudus, sifat baharu. Adapun dalilnya adalah kalaulah ia baharu ataupun ianya bersifat baharu, nescaya ia berhajat kepada zat yang menjadikan, dan ini adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah untuk kita faham sifat al-qidam bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah dengan kita memahami berkenaan tentang sifat hudus. Sifat hudus ini mungkin satu perkataan yang sangat rare ataupun yang sangat jarang kita dengar. Kita selalu dengar perkataan hadis, itu hadis Nabi SAW. Ada satu lagi istilah dalam kitab akidah, dalam kitab berkenaan tentang tauhid ini, iaitu sifat hadis. Hadisun. Sifat hadis ni adalah sifat baharu, dan sifat ini adalah satu sifat yang ada pada sekalian makhluk. Kenapa kita namakan makhluk ini mempunyai sifat hadis? Sifat hadis ni ataupun sifat baharu ini adalah setiap makhluk itu dia mempunyai satu ciri yang sama, iaitu apa? Sebelum sesuatu makhluk itu diciptakan, dia tak ada. Boleh kita faham Sebelum sesuatu makhluk itu, satu-satu makhluk, tak kira lah manusia ke, jin ke, haiwan ke, apa sahaja, tumbuhan ke, atau termasuk alam semesta ni, termasuk juga masa yang ada dalam kehidupan kita ni, semuanya adalah makhluk dan semuanya bersifat hadis. Kerana apa? Kerana sebelum kita semua ini diciptakan, keadaannya adalah tidak ada. Jadi daripada kita ini tak ada, lalu diciptakan oleh pencipta, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selepas diciptakan, jadilah kita, terwujudlah kita, terhasillah kita di dalam kehidupan kita. Ini sifat hadis namanya, ataupun sifat al-hudus di dalam perbahasan akidah ataupun perbahasan ilmu tauhid. Jadi kita tak nak cerita panjang-panjang dalam-dalam, nanti susah kita nak memahami dalam konteks ilmu tauhid ini. Kita bahas yang ringkas-ringkas. Cuma kenapa perlu kita sifatkan ini pada makhluk? Supaya ia dapat membezakan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat hadis, sifat hudus, lawannya sifat qidam ataupun sifat qadim. Yang sifat qadim ini tidak ada pada makhluk, dia hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Kerana apa? Kerana Allah itu tidak diciptakan. Lalu Allah itu sifatnya qadimun, sedia ada. Dia tidak ada permulaan. La awwala lahu, dia tidak ada permulaan. Huwal awwal wal akhiru. Dalam Al-Quran menyebutkan bahawa dialah awal dan dialah akhir. Bukan Allah itu bermaksud ada permulaan dan ada pengakhiran, tetapi dialah yang terawal, dia yang terakhir. Allah itu sifatnya qidam dan baqa, dia tidak ada permulaan dan dia tidak ada pengakhiran. Beza dengan manusia, beza dengan makhluk, setiap makhluk ini ada permulaan dan ada pengakhiran. Tengok diri kita, tengok ahli keluarga kita, tengok mak ayah kita, tengok anak cucu kita. Setiap yang hidup hari ini ada tarikh lahirnya dan ada tarikh meninggalnya. Betul tak betul? Betul. Begitu juga dengan haiwan. Tengok kucing yang dilahirkan hari ini, besok mungkin beberapa tahun kehidupan Allah bagi, kemudian ditarik kehidupannya itu, ditarik nyawanya, meninggal dunia. Begitu juga dengan tumbuhan. Hari ini ditanam, esok lusa dia akan mati. Begitu juga seluruh alam ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu man 'alaiha fan. Setiap sesuatu yang ada ini akan binasa, wa yabqa wajhu rabbik. Yang kekal adalah wajah Allah, yakni zat Allah Subhanahu wa Ta'ala Zul Jalali wal Ikram, yang mempunyai kekuasaan dan mempunyai kemuliaan. Maka oleh itu, ini adalah merupakan satu sifat yang perlu diyakini oleh semua umat Islam, orang-orang yang beriman. Kalau kita tidak memegang kepada keyakinan ini, nescaya orang kata rosaklah akidah dan rosaklah keimanan kita. Dan sifat al-qidam ini dia sangat terkait dengan sifat yang ketiga, sifat seterusnya, iaitu sifat al-baqa. Kita baca sikit.
Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-baqa'u wa ma'nahu annahu ta'ala la akhira lahu wa ضده الفناء والدليل على ذلك أنه لو كان فانيا لكان حادثا وهو محال. Wajib bagi hak Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kekal. Al-baqa itu maksudnya kekal. Maknanya sesungguhnya Allah Taala itu tidak ada pengakhiran baginya. Lawannya adalah sifat al-fana. Ada pun dalilnya kalaulah Allah itu bersifat fana, fana ni maknanya musnah, tidak kekal, maka nescaya ia adalah zat yang baru dan ini adalah mustahil. Jadi kita kena faham beza di antara sifat kita dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat kita, sifat makhluk, sifatnya hadis, sifatnya baharu. Kenapa dinamakan baharu? Sebab dulu kita tak ada, kemudian kita ada. Kita diciptakan oleh sesuatu. Apa sahaja makhluk ni diciptakan daripada dia tidak ada kepada ada. Dalam istilah apa ni, dalam istilah orang putihnya tu, kalau istilah dipanggil bukan saintifik, tapi istilah bahasa Latin tu dipanggil ex nihilo. Kalau tuan-tuan pernah dengar lah, ex nihilo ni daripada sesuatu yang God created out of nothing. Daripada kita ni tak ada, Allah ciptakan kepada ada. Jadi sifat kita ini tidak ada pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dua sifat al-qidam dan al-baqa ini termasuk di dalam sifat salbiyah, dipanggil sifat penafian, sifat penolakan. Maksudnya menolak Allah Subhanahu wa taala daripada segala sesuatu sifat bagi yang baharu. Sifat yang tak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam zat Allah Subhanahu wa taala ni ada satu sifat yang tak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, iaitu sifat hadis. Yang mana sifat ini ada pada makhluk-makhluk lain. Sebab itu akidah kita, keyakinan kita kepada sifat qidam dan juga sifat baqa ini kena ada, kena tuntas, kena diyakini dengan betul, supaya inilah jalan akidah umat Islam yang benar dalam memahami dan mengenal berkenaan tentang Tuhannya. Dan kita bukan kita cipta sendiri sifat-sifat ini. Sifat-sifat ini adalah sifat yang Allah Subhanahu wa taala sendiri ceritakan di dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala sendiri memperkenalkan sifatnya itu kepada makhluk-makhluknya, terutamanya orang-orang yang beriman. Baiklah, saya ingat setakat itu sahaja. Ialah walaupun dua sifat ini dibincangkan secara ringkas, saya mengharap para penonton, sahabat-sahabat, saudara yang menonton di rumah maupun di mana sahaja, kita boleh memahami dua konsep ini, dua sifat yang disandarkan pada zat Allah Subhanahu wa taala ini perlu difahami dengan tafsil, dengan betul-betul jelas dan terperinci, supaya kita ini ada satu akidah dan ada satu pegangan terhadap yang betul terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekian dulu, mudah-mudahan seluruh para penonton dapat menerima manfaat daripada halaqah dan juga pertemuan kita pada hari Jumaat yang mulia ini. InsyaAllah mudah-mudahan ada kesempatan untuk kita bertemu di lain hari dan di lain waktu dalam rancangan Jom Takmir ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.